kenapa negara Malaysia mencontohi politik yang berada di Indonesia. Seperti yang kita semua maklum, politik ini sebenarnya mempunyai satu pengaruh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Nusantara semuanya. Kali ini kita akan mereact satu lagi BT, satu lagi bingkisan yang amat menarik, dan juga hal ini membuatkan kita rasa agak teruja dan juga ingin mau tahu ya. Apa yang ingin saya react kali ini adalah berkenaan dengan politik. Politik ini merupakan salah satu faktor ataupun salah satu agenda yang amat penting dalam sesebuah negara ya. Dan kali ini kita akan melihat khusus kenapa negara Malaysia mencontohi politik yang berada di Indonesia. Seperti yang kita semua maklum, politik ini sebenarnya mempunyai satu pengaruh di mana kestabilan politik itu berikan satu natijah ataupun memberikan satu implikasi yang begitu besar ya kepada pembangunan ekonomi, pendidikan maupun perpaduan sesebuah masyarakat ya. Belum kita meneruskan ataupun melanjutkan perbualan kita pada kali ini, seperti biasa jangan lupa berikan dukungannya, like, komen dan share serta subscribe untuk channel ML Studios guys. Nah, judul kita pada kali ini adalah adakah Malaysia patut contohi Indonesia? Wow, ini membuatkan kita rasa agak teruja dan juga ingin mau tahu ya, kenapa negara Malaysia ingin mencontohi politik yang berada di Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Adakah Malaysia patut mengambil Indonesia sebagai satu role model untuk kita bangunkan Indonesia sebagai Malaysia menjadi sebuah negara yang kuat? Indonesia sebagai Saya boleh setuju dalam Malaysia beberapa punya sudut kerana peristiwa yang menyedihkan telah lama ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Kita juga berlaku perkara pergolakan politik yang sama pada tahun 98 Perdana Menteri dan juga itu ya, ekonomi yang sama. Mahathir. Cuma Indonesia bagi saya, mereka telah melalui fasa-fasa perit tersebut berbanding kita. Dan alih itulah mereka berjaya menghasilkan pimpinan pada seperti Jokowi. Dan kita lihat betapa banyaknya pelapis-pelapis mereka yang boleh mewarisi kepimpinan Pak Jokowi. Tapi semua ini tidak bermakna Malaysia tidak ada. Malaysia pun ada. Cuma kita dalam fasa di persimpangan, in transition lagi. Beban politik lama masih belum surut. Watak-watak lama masih lagi merajui perjalanan politik negara. Benar. Jadi ini yang membuatkan Malaysia sukar untuk bangun menjadi seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah tinggalkan fasa lampau itu. Inilah yang perlu kita contohi, meremajakan politik negara kita. Dan alhamdulillah politik. Dengan adanya pertambahan pengundi pertama kali, anak muda khususnya, kita boleh cipta sejarah yang baru. Dari segi material sebenarnya kita lebih baik daripada Indonesia 20 tahun dululah. Sekarang ni saya rasa Indonesia sudah berjaya mengatasi kita dari segi ekonomi, segi kestabilan politik. Ini kerana mungkin saya nampak Indonesia ni dia mengamalkan satu masyarakat yang lebih terbuka, an open society ya, di mana perbahasan kepentingan rakyat itu open cukup subur ya, dalam media-media massa dan ruangan awam. Inilah satu unsur faktor yang mematangkan demokrasi. Di Malaysia kita kena ingat benda itu taklah semudah yang disangkakan kerana kita ada banyak sensitiviti perkauman, keagamaan yang benar. Melemahkan daya perbincangan sesama rakyat. Takut contoh hal sensitif, bukan? Jadi benda ini saya rasa boleh kita tambah baik melalui perbincangan yang saya katakan tadi. Liberalize kita punya media massa, perbanyakkan perbincangan ilmiah di universiti, di kampus, di kalangan anak muda, bangunkan wawasan yang lebih jelas tentang hal ekonomi negara agar rakyat kita tahu Malaysia ni nak ke mana. Indonesia siapa yang buat? Pak Jokowi. Dia ada wawasan yang besar membuat satu ibu kota yang baru ataupun Nusantara di Kalimantan. Jadi semua ini memberi satu aspirasi buat rakyat bangsa Indonesia untuk maju ke depan. Jadi mereka taklah bercakaran hal-hal kecil. Jadi itu saya rasa kenapa Indonesia lebih ke depan berbanding kita ketika ini. Adakah Indonesia lebih terbuka disebabkan falsafah? Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdaya saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri, iaitu bersifat melting point, asimilasi itu ya. Itu membuatkan rakyat mereka lebih lunak
untuk meraihkan perbezaan, kerana perbezaan itu sudah pun menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cara yang berbeza. Kalaulah kita boleh mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa wacana untuk semua kaum, saya yakin kita pun boleh jadi seperti Indonesia, terbuka, malah dari segi kita punya perbincangan pun rencam, dan kita boleh sama-sama bangunkan naratif yang lebih baru untuk semua golongan, bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, nak cakap hal-hal serius, nak cakap bahasa Inggeris je, betul, rakyat marahin tak boleh faham. Sedangkan kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Sebab itulah bahasa kebangsaan itu mampu mengangkat semua pihak jadi satu untuk memajukan negara. Benar. Oke guys, demikianlah ya react kita pada kali ini berkenaan dengan politik yang berada di Malaysia dan juga politik yang berada di Indonesia guys. Kenapa Malaysia mencontohi negara Indonesia dalam hal politik ini? Seperti yang kita lihat sebentar tadi, di mana negara Indonesia ini sentiasa mengamalkan politik terbuka ya. Maksudnya di sini mereka sentiasa menerima sesiapapun yang telah dipilih ataupun sesiapapun yang telah memerintah negara mereka. Selain daripada itu, perpaduan yang kuat juga dan penggunaan satu bahasa itu sebenarnya memberikan satu implikasi yang amat baik ya dalam menyatukan warga-warga yang berada di Indonesia. Dan hal ini memberikan satu impak yang begitu baik, menyebabkan sosioekonomi, politik, pendidikan dan perpaduan sesebuah negara itu khususnya di Indonesia sentiasa terjaga dan sentiasa stabil ya guys. Oke guys, jadi saya ingat sampai di sini sahaja react kita pada kali ini. Semoga apa yang kita lihat ini memberikan satu sedikit ilmu, memberikan sedikit manfaat kepada kita agar terus menghargai apa yang kita ada pada hari ini guys. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa dukungannya, berikan like, komen dan share serta subscribe untuk channel ML Studios guys. Nah, untuk itu respect Indonesia, respect Malaysia. Ketemu lagi di lain waktu. Permisi semuanya.